konsisten akan mengalahkan orang yang membeli emas pada harga yang murah. Kalaulah anda beli emas pada harga yang murah tapi anda hanya beli sekali dan tidak konsisten, maka anda akan kalah dengan orang yang konsisten walaupun dia beli pada harga mahal. Boleh tak tuan-tuan? Okey. Jadi boleh terus saja pergi ke link di bio saya dan tekan sahaja button hijau. Tuan-tuan dan puan akan terus hubungi saya untuk mulakan pendaftaran. Pendaftaran adalah percuma tuan-tuan. Rakyat Malaysia memang suka benda percuma. So daftar saja. Okey tuan-tuan. Alright. Jadi tuan-tuan sekalian, live saya tak lama tuan-tuan hanya sekitar setengah jam sehingga ke 45 minit sahaja insya-Allah. Jadi kepada tuan-tuan dan semua, kalau ada sebarang persoalan, pertanyaan, boleh terus saja hubungi saya dan juga boleh komen di bawah. InsyaAllah saya akan memberikan penjelasan kepada tuan-tuan dan semua. Dan sekiranya saya tidak dapat menjawab, insyaAllah saya akan sampaikan kepada mentor saya untuk mendapatkan jawapan yang lebih tepat, insyaAllah. Sambungan kepada tadi, alternatif bawa wang ke luar negara, jangan bawa duit ringgit. Kalau duit US dollar pun ada setengah tempat tidak menerimanya, apatah lagi duit ringgit Malaysia. Ia tidak laku di luar negara. Namun, emas laku di mana-mana negara seluruh dunia. Saya pernah ditanya tentang had emas yang boleh dibawa ke luar negara. Maka, saya merujuk kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Jawapan pegawai kastam, tiada had. Kalau hendak bawa duit ringgit Malaysia ke luar negara, hadnya bersamaan USD 10,000 sahaja. Kalau lebih, perlu isytihar dan dapatkan kebenaran bertulis Bank Negara Malaysia. Saya tanya pegawai itu, kalau bawa keluar 2 kilogram emas yang bernilai lebih 300,000, ketika mana buku ini ditulis? Kerana 2 kilogram emas pada hari ini merupakan nilainya adalah sebanyak RM600,000 Malaysia. Dia kata boleh atau tidak? Jawapannya tidak ada masalah. Undang-undang Malaysia cuma mengahadkan bahawa duit tunai ringgit Malaysia sahaja, tetapi tidak ada apa-apa sekatan untuk membawa keluar emas. Jadi kepada tuan-tuan dan puan semua, jangan takut. Okey, ramai hari ini dia tahu emas itu berharga, tetapi ramai yang tak tahu macam mana nak bermula dan apakah platform yang terbaik. Maka jawapan saya cukup mudah tuan-tuan. Jawapan saya adalah cuba sahaja search di Malaysia apakah syarikat-syarikat emas yang ada. Google sahaja tuan-tuan, pasti akan keluar senarai. Dan berdasarkan senarai itu, tuan-tuan buatlah selidik, buatlah due diligence. Kalau orang kampung saya kata, buatlah selidik, kaji selidik tentang emas-emas tersebut. Antara kriteria yang tuan-tuan dan puan perlu tengok ada 5 perkara. Okey. Yang pertama semestinya harga. Harga murah itu adalah yang terbaik. Tetapi harga semata-mata tidak mampu menunjukkan syarikat itu bagus dan berkredibiliti. Yang kedua, tuan-tuan dan puan boleh beli emas bila-bila masa sahaja. Maksudnya, tuan-tuan nak beli hari ni boleh, sekarang boleh, esok boleh, lusa boleh. Dan yang ketiga, tuan-tuan boleh jual balik emas tuan-tuan tidak kira masa. Hari ni boleh, esok boleh, petang boleh, tak ada masalah. Yang keempat, mempunyai branch yang banyak. Maksudnya tuan-tuan, Public Gold kita dah ada lebih daripada 16 branch dan ada 5 branch di Indonesia. Dan yang kelima tuan-tuan, paling penting sekali sebagai orang Islam, tuan-tuan dan perempuan perlulah syarikat itu memiliki sijil patuh syariah. Jadi, kelima-lima ini mestilah dilihat secara package. Tidak boleh dilihat secara satu persatu. Kerana apa? Kalau tuan-tuan dan puan lihat secara satu persatu, nescaya syarikat itu akan ada beberapa red flag yang tuan-tuan dan puan perlu berhati-hati. Okey? Seterusnya tuan-tuan, emas sebagai wang antarabangsa. Beberapa rakan yang juga menyokong emas, penyimpan emas pernah membawa jongkong emas keluaran jenama Public Gold dan menjualnya di luar negara. Walaupun harga jualannya tertakluk kepada persetujuan pekedai emas di sana, ada yang dapat menjual emas itu pada harga yang lebih tinggi berbanding menjualnya di Malaysia. Sama tak macam cerita yang saya kisah tadi? Jadi maksudnya tuan-tuan, emas boleh dijadikan sebagai wang antarabangsa. Sememangnya dalam sejarah manusia, sudah beratus tahun emas dijadikan sebagai wang antarabangsa. Ia alternatif baik selain membawa wang tunai. Bahkan mungkin boleh jimat kos, tukar duit Malaysia kepada mata wang asing. Apatah lagi, ada kabar mengatakan ringgit Malaysia tidak diterima di beberapa negara disebabkan nilainya terus tidak begitu stabil. Cuma, sebelum bawa emas, pastikan semak dahulu polisi negara yang hendak kita tuju. Ada setengah negara yang meletakkan had membawa emas ke dalam negara mereka dan dikenakan cukai. Dan ada yang tak dikenakan. Ada pula yang dikenakan emas seberat 100 gram ke bawah, boleh bawa. Kalau lebih, kena cukai. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, perlu lihat balik apakah polisi. Dan yang terakhir tuan-tuan,
Emas berdiri dengan sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah emas adalah aset yang diterima pakai di mana-mana tempat di seluruh dunia. Kita boleh beli emas di sesebuah negara dan menjualnya semula di negara yang lain. Ia bukan seperti duit kertas atau aset pelaburan yang lain. Bahkan mata wang dunia seperti US dollar sendiri pun tidak diterima di banyak tempat. Keadaan tersebut tidak berlaku kepada emas kerana nilai emas berdiri dengan sendirinya. Tidak perlu jaminan dari mana-mana pihak. Asalkan ia emas tulen, kita tidak perlu risau kalau mahu menjualnya semula. Nilai emas dijamin oleh berat dan keturunannya sendiri. Okey tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi itu dia bagaimana emas ini boleh dijadikan sebagai wang antarabangsa dan tuan-tuan dan puan tidak perlu risau sama sekali. Okey, tuan-tuan dah beli saja emas, terus saja pegang secara fizikal dan tuan-tuan dan puan akan pastinya menyimpan dan terus menyimpan emas. Okey, jadi tuan-tuan dapatkan aura emas, dapatkan aura simpanan. Sebab apa? Tuan-tuan tak akan kaya tanpa simpanan. Okey, ini merupakan kata-kata orang pakar keuangan tuan-tuan. Kekayaan bermula dengan simpanan. Okey, saya ulang. Kekayaan bermula dengan simpanan. Kalau tuan-tuan dan puan tak mampu nak simpan 100 setiap bulan, macam mana tuan-tuan nak menjadi kaya? Kalau tuan-tuan dan puan tak mampu nak simpan 10% daripada gaji, macam mana tuan-tuan nak simpan 10% daripada income tuan-tuan kalau income tuan-tuan 10-20 ribu akan datang? Jadi bermula daripada sekarang, walaupun income tuan-tuan 1,500 ataupun 2,000, asingkan 10% daripada gaji tersebut untuk dibuat simpanan. Simpanan yang baik adalah simpanan dalam bentuk emas. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam jangka masa panjang, emas terbukti memberikan 10% kenaikan berdasarkan 20 tahun graf kita. Okey?